Kalau ndak, kita rekomen. Kalau tak ndak, kita cari orang lain. Sebab itulah dekat Palung sebelah Negeri Sembilan sana ramai orang apa? Johor. Tuan-tuan, puan-puan semua sekali akan sepenuhnya menyokong Barisan Nasional. Betul? 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 Sekian, terima kasih. Ini saya teringat arwah kawan saya. Dia berucap pada depan orang India. Berapi-rapi. Lepas tu, itu permulaan. Dia pun tanya, sokong Barisan Nasional? Semua kata sokong. Sekian, terima kasih. Betul-betul dia berhenti, dia duduk. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengambil masa, insya-Allah dalam 20 sampai 30 minit, mari kita sama-sama baca doa yang dianjurkan kepada kita dalam keadaan kita menghadapi COVID. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi. Bismillahimuafi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Salah satu sifat mulia Allah ialah Dia Maha Penyembuh. Tak ada satu pun di muka bumi dan di langit yang boleh mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepadanya lah kita ini semua sekali sewajibnya berlindung. Mari kita niat, dengan itu kita minta kepada Allah, kita berlindung daripadanya, daripada kita dijangkiti oleh COVID-19. Saya masuk tadi, nombor satu saya nak puji orang Palung Timur ni ialah landscape dia cantik-cantik. Bagi saya, bersih di luar bermakna bersih di dalam. Saya nak cerita pada petang ini, dalam masa tadi saya kata 20 sampai 30 minit, cerita dalam sini dengan cerita luar di sebelah sana. Tuan-tuan, puan-puan semua sekali peneroka Felda, saya nak bagi tahu pengalaman saya pernah pergi dalam satu keadaan di Bengkulu. Bengkulu ini terletak di tengah-tengah Sumatera. Belah atas Padang, belah bawah Lampung, Siak, Riau. Dan dia panggil program itu program integrasi. Dia bagi tanah, tapi dia hanya bagi satu gergaji dengan satu kapak. Memang ramai dah masuk, kemudiannya keluar. Saya masuk jalan kaki 8 kilometer. Dan masa itu terbayanglah saya, Felda-Felda di dalam kawasan saya. Dulu saya ni Adun Bukit Permai, ada 12 rancangan Felda. Saya banyak cerita pasal Felda. Yang pertama ialah masa saya menjadi setiausaha politik kepada arwah Datuk Ajib Ahmad masa dia mula-mula jadi Menteri Besar Johor. Dia orang Gemencih.
Apa betul mana? Tok Datuk Osman. Kampung dia apa? Tak, iyalah, tak, bukan. Apa nama kampung dia tu? Gemerih. Itu yang saya nak sebut tu. Gemerih, bukannya Gemencih. Gemencih Negeri Sembilan. Gemerih. Lepas itu, senarai orang yang mohon Felda daripada Johor ni ramai lagi. Kita pula di Johor ni semua sekali dah penuh. Satu hari, Tan Sri Mak Isa Samad, Menteri Besar Negeri Sembilan, telefon Datuk Ajib. Sebab itulah dekat Palung sebelah Negeri Sembilan sana ramai orang apa? Johor. Dekat sini saya tahu ada orang belah Muar, ada orang belah Batu Pahat, ada sikit aja orang Segamat. Betul? Okey. Kenapa Felda ditubuhkan? Siapa menubuhkan? Tak lain, tak bukan Allahyarham Tun Abdul Razak bin Husin. Masa dia jadi Menteri Luar Bandar. Kalau kita fikir balik-balik, Datuk Osman Jais tadi dah ceritakan betapa tuan-tuan puan-puan dulu susah. Saya tanya Datuk Osman, dia kata dulu jalan tanah merah. Saya faham. Tak ada bekalan air, saya faham. Tak ada bekalan api, saya faham. Tapi setidak-tidaknya waktu itu pokok dah ditanam dan kemudian rumah kita dah ada. Berbeza tadi dengan saya cerita apa yang berlaku di apa? Indonesia. Sekarang kalau kita tengok, alhamdulillah, berkat kesabaran kita. Sekolah Datuk Osman Jais dah sebut berapa. Sekolah menengah ada, sekolah kebangsaan ada, sekolah agama ada, masjid dah ada, pusat kesihatan sekarang sedang dibina, betul? Itu oleh Datuk Dr. Subramaniam. Tapi orang Seramat pula nak pilih orang lain. Siapa nama dia, Datuk Osman? Santara. Padan muka orang Seramat. Betul. Awak ada wakil rakyat 6 bulan minta cuti, duduk di Australia, sekarang ni jarang betul balik kawasan. Kalau Palung Timur ni, dia tak masuk saya rasa. Pasal dia tahu, dia kata ini tak mesti tak sokong saya punya. Betul? Itu setelahan saya. Dah. Saya kuatkan. Nampak kesan dia. Dan kemudian Allahyarham Tun Razak tu punya rancangan rupanya nombor 1, dia nak menaik taraf ekonomi orang Melayu. Nombor 2, daripada orang Melayu tak ada tanah, ada tanah. Tuan-tuan kan dapat 10 ekar, kemudian 1 ekar untuk apa? Kawasan rumah. Dan yang ketiga ialah percaturan dia. Saya cerita tadi, 12 kawasan Felda dalam kawasan pilihan raya saya.
Bukit Permai. Ada Felda Taib Anda, ada Felda Bukit Ramon, ada Felda Bukit Besar. Sekarang pecah pula dua. Satu lagi jadi Parlimen Tenggara yang diwakili oleh Dr. Adham Baba. Supaya kuasa kekal di tangan orang Melayu. Datang orang Melayu ni tak faham, cerdik sangat. Dia kata marilah kita pindah, sokong belah sana, sokong belah sini. Akhirnya nanti bersorak pun kita kalah, kampung kita pun tergadai. Percaya cakap saya. Tuan-tuan, puan-puan ingat, dengan ramai orang bertanding sini, kita tak jadi berpecah belah, tak berpadu. Kesannya apa? Tidakkah kita terfikir bahawa kalaulah besok DAP menang sikit, Amanah dia pun menang beberapa kerusi, Muda katalah menang 2-3 kerusi, PKR menang 4-5 kerusi, Bersatu menang 4-5 kerusi, kemudian katalah dia menang belah sana, menubuhkan kerajaan. Saya tanya, stabil kerajaan? Tak stabil. Jadi kalau macam itu, tak usah fikir banyak. Bagi terus tumpuan, sokong Barisan Nasional, mari kita stabilkan negeri kita. Stabil di peringkat negeri, apa kesannya? Pelabur boleh datang, ada keyakinan. Yang di dalam negara, dia tidak keluar. Anak-anak kita ada peluang pekerjaan. Ekonomi berkembang. Setidak-tidaknya peringkat, tuan-tuan katalah yang buka kedai pun, kedai ramai orang datang. Dan banyak lagi kesan-kesan sampingan seterusnya. Sekarang, ambil contoh, saya hujah balik. Parlimen diwakili oleh siapa tadi? Santara. Betul? Ada pembangunan masuk Seramat? Tak ada dah. Lagi pula dia tahu kali ke depan ni dia akan agaknya bungkus, dia langsung tak jengah kawasan. Cuba bandingkan daripada zaman Datuk Musa dulu pernah jadi apa? Wakil rakyat sini. Kemudian tambah lagi Subramaniam dulu, Subramaniam sekarang, kan bagus dahulu daripada keadaan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jadi saya senang aja. Daripada banyak jasa tadi yang tuan-tuan dapat sebenarnya di segi imbuhan, kali ni saya nak minta tolong undilah Datuk Zahari Sarip. Boleh ke tidak? Itu yang kami ni turun ke bawah. Saya dah duduk di Sepang sekarang. Datuk Abdullah dulu dia wakil rakyat Bukit Naning, dia pun dah duduk di Kuala Lumpur, di Kuang sekarang. Kita turun, kita berjumpa dengan tuan-tuan, puan-puan dengan harapan untuk balik semula kita bersatu hati, kita stabilkan politik Johor. Orang datang kebanyakannya semua dengan matlamat masing-masing. Saya cerita satu persatu. Pejuang Dr. Mahathir. Kalau tanya pendapat saya punya pandangan mudah aja. Dia mati-mati sebelum dia mati, hendakkan supaya Mokres tu dapat jadi Perdana Menteri. Dia punya angan-angan. Padahal dia tak ada kena-mengena pun Kedah dengan Johor.
Kenapa yang dia sibuk-sibuk? Betul. Kalau dia sifatnya Melayu, kenapa dia nak pecahkan Melayu? Mukris tu di Kedah saya cerita. Saya ada pengalaman pasal saya ni, selepas saya jadi Exco, saya jadi pengerusi LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Saya round satu Malaysia. Kawan-kawan di Kedah ramai. Mukris masa dia jadi Menteri Besar 2 kali, dianya duduk di Kuala Lumpur. Seminggu sekali ataupun sebulan 2 kali dia pergi ke apa? Ke Alustar. Lain, dia tak pernah tinggal pun di Alustar. Saya cerita senang aja. Kalau katalah kita punya Menteri Besar kat sini, dia jaga Johor, tapi dia duduk Kuala Lumpur, agak-agak terbela tak? Soal pembangunan, soal ekonomi, soal pentadbiran, soal macam-macam di negeri Johor. Tidak. Saya cerita ni supaya jangan pula nanti orang kata, oi, mari kita sokong pejuang. Saya dah cerita tadi. Felda ni bukan diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir. Felda ini diasaskan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak semasa dia jadi Menteri Luar Bandar. Dan dia lantik orang Johor, Tan Sri Taib Andak, menjadi pengurus besar Felda yang pertama. Sebab itu di rancangan saya ada Felda Taib Andak. Ngambil sempena nama baik dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau dah faham, saya pergi pula keluar. Keluar tu tadi ialah daripada UiTM menjalankan khidmat untuk kita semak imbang kita punya kesihatan. Maklum, macam saya dah 7 series, dah 73. Tuan-tuan saya rasa 50 lepas dah. 60 masuk. Ada yang dah lepas dah. Kita pergi ke sana. Kenapa saya kata kita pergi ke sana? Saya tadi cek gula saya selalunya dalam 8.2, 8.3. Tadi 10.2. Pasal bila kita kempen ni, orang bagi makan, orang bagi minum, tanda hormat kita minum, rupanya darah kita naik. Gula kita naik. Tapi lebih baik kita pergi periksa, kerana bila kita periksa, kita tahu tahap kesihatan kita. Kenapa saya tunjuk, saya kata saya nak ceritakan di luar? Pasal tahun 74 saya jadi reporter kadet dengan utusan Melayu. Saya pergi satu upacara yang dilakukan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak pada waktu itu. Dia pecah tanah di Shah Alam pada kampus UiTM sekarang ini. Saya ingat yang saya nak cerita dengan tuan-tuan puan-puan sekalian ialah apa kata-kata Tun Razak. Dia kata, saya tak tahulah sama ada saya besok akan nampak ataupun tidak apa yang saya impikan. Saya impikan, dia kata, saya dapat menyediakan tempat untuk anak-anak Melayu menyambung pelajarannya setinggi yang mungkin. Tun Razak sekarang dah tak ada, tapi saya rasa kalaulah dia ada, dia adalah salah seorang yang sangat gembira sekarang.
Satu Malaysia, 1 tahun UiTM, termasuklah kampus dekat apa, Segamat ni, keluarkan 220,000 graduan 1 tahun. Jadi tuan-tuan puan-puan, bagi tahu balik ke anak kita, macam dianjurkan oleh Datuk Osman Jais tadi. Cucu kita, besan kita, menantu kita, banyak, bukannya tak ramai. Kalau betul-betul semua kita ni, sekurang-kurang 1 orang boleh kumpul 50 orang. Pastikan dia menyokong Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan, puan-puan? Alhamdulillah. Saya sangat gembira dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. PKR dah namakan calon menteri besar dia Dr. Mazli Malik Sempang Regam. Dia bertanding kat layang-layang. Dia akan bertanding dengan Ustaz Mutalib. Kenal Ustaz Mutalib? Dulu pernah jadi exco agama kita. Apa dia? Qadi. Kemudian dia Imam Besar Negeri Johor dulu, Al-Hafiz. Sekarang dia berkebun aja. Tapi kalau rezeki dia, Allah kata tetap datang rezeki dia. Dia bertanding situ. Saya doakan dia menang. Saya pun nak pergi tolong kempen untuk dia. Kenapa? Kerana saya tak yakin Mazli Malik boleh jadi menteri besar. Anwar Ibrahim sebut, dia kata inilah bakal menteri besar kalau menang. Maknanya dia pun nak tarik undi Johor. Tapi saya jawab balik begini, mudah aja. Dia pernah jadi menteri pendidikan kan? Apa dia buat? Kasut apa? Tuan-tuan pun tahu. Dia boleh buat kasut hitam aja dengan stokin hitam. Tapi saya tanya, tuan-tuan puan-puan jawab. Antara kasut hitam dengan stokin hitam, dengan satu lagi misalnya anak cucu kita bawa beg berat, mana patut diselesaikan dulu? Beg berat. Macam mana caranya supaya anak kita taklah sampai begitu teruk mengangkat beg? Mesti ada sistemnya. Betul? Yang kedua, dia pun dulu kata, dia ceramah, dia kata kalau saya menang, Tol Sembang Regam percuma. Boleh tak dia laksanakan sebelum dia bercakap? Sebab kita ni manusia, Allah bagi, guna kepala otak dulu, jangan cakap ikut kepala lutut. Betul? Sebab tu kalau tuan-tuan cuba fikir, tengok Allah bagi kita 1 mulut. Allah bagi kita 2 mata, 2 telinga. Apa maksudnya? Di segi falsafahnya, Allah suruh kita dengar 2 kali, baru kita bercakap sekali. Allah suruh kita tengok betul-betul, baru kita bercakap. Saya kata memang dia tak boleh buat. Pasal apa dia tak boleh buat? Nombor 1, konsesi tu siapa punya? Plus. Plus tu siapa punya? Tun Daim. Tun Daim tu siapa? Nomini pada Dr. Mahathir. Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kan? Dia sendiri pun jadi menteri kan? Duduk dalam kabinet kan? Kalau dia misal nak syorkan supaya dihapuskan, dia boleh kan? Dalam kabinet. Tapi kenapa tak berlaku? Pasal tentunya Dr. Mahathir akan mempertahankan, takkan kroni dia nak lepaskan. Itu satu. Yang kedua, kalau katalah dia buka Tol Sembang Regam tu,
Orang daripada highway semua masuk Sembang Regam pasal percuma. Kemudian lalu jalan lama, pergi Johor Bahru, tak sesak jalan lama. Berbangkit satu isu baru. Ataupun dia kata okeylah kalau macam itu, tutup aja. Maknanya dia kata awak tak masuk tol apa Sembang Regam, awak memang dah percuma. Tapi sebenarnya dia tutup. Orang Sembang Regam marah tak dia? Tapi pasal dia bercakap hanyalah tidak dengan tanggungjawab, tapi sebaliknya hanya nak menang pilihan raya, dia bercakap lah. Tapi saya lah melalui pengalaman saya dah jadi apa nama exco 2 penggal, sepenggal perumahan dan kerajaan tempatan, dan sepenggal lagi JKR. Bukannya mudah kita nak menunaikan janji, tapi sebaliknya kita mestilah merancang betul-betul di segi apa yang kita hendak laksanakan. Dan saya lihat daripada 22 bulan dia jadi kerajaan, kalau kita teruskan dulu, memang habis harta orang Melayu. Itu pada pengamatan saya. Kenapa? Tengok Lim Guan Eng buat. Dia tiba-tiba kata tabung haji tak ada duit. Jadi harta tabung haji patut dijual. Saya teringat pula masa saya mula-mula jadi setiausaha politik Datuk Ajib, datang Datuk Doktor siapa Terengganu tu, Datuk Osman Yusuf Nur. Masa tu dia jadi pengurusi tabung haji. Dia minta boleh tak kerajaan negeri Johor bagi tanah. Tujuannya supaya kita ada penyimpan tabung haji, kita nak bagi dia dividen. Di samping itu kita pun ada bisnes yang lain supaya orang yang pergi ke Mekah dapat kita bantu dengan memberi subsidi hasil daripada ladang kita. Jadi Datuk Ajib panggil pengarah tanah dan galian, saya jadi saksi. Kita bagi daripada Keluang, kalau lalu jalan dalam nak pergi sampai ke apa nama Kota Tinggi sana, kita bagi 30,000 ekar premium nominal, dengan niat kita nak tolong kepada penyimpan-penyimpan tabung haji. Tiba-tiba saya tengok Lim Guan Eng tubuhkan satu syarikat daripada Kementerian Keuangan. Dia kata dia yang nak menguruskan tabung haji. Dan kemudian kita tengok pula lepas daripada itu, dia beli pula berpuluh ribu ekar tanah tabung haji nasib baik dekat apa Sarawak. Saya dalam hati kata, kalau macam ni, kalaulah ladang tabung haji kat Johor apa dia jual juga, sia-sia dulu kita tolong tabung haji. Macam itu tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan olok-olok, saya cakap secara terbuka. Kalau saya cakap tak betul, tentunya Lim Guan Eng akan saman saya. Begitu keadaannya. Jadi saya kata orang macam ini dah cukuplah. 22 bulan tu dia mentadbirkan negara, kita nampak kocar-kacir, dan kemudian politik pun tak stabil. Sekarang pelabur semua sekali. Sedang tunggu dan lihat, dia tak mau masuk ke Malaysia, malah dia masuk ke apa? Indonesia sekarang. Orang Indonesia pun, tadi saya bincang-bincang tadi, ada disebut, kata pekerja susah sekarang untuk ladang apa? Kelapa sawit. Dia orang pun banyak dah tak mau masuk ke Malaysia, pasal kat sana ekonomi dia lebih baik, dan lebih baik dia duduk dalam negara dia. Itu kesan-kesan yang kita dapati kalaulah
Johor tidak stabil di segi politiknya. Sebab itu Datuk Hasni, Menteri Besar kita, dia dah membuat perkiraan, dia pulangkan balik pada rakyat. Kalaulah kata dia berniat jahat ataupun kata gila kuasa yang seperti disebut oleh pembangkang, buat apa dia bubarkan Dewan? Dia boleh pegang aja lah lagi terus. Tapi bukan itu. Dia kata lebih baik bagi balik semula pada rakyat, rakyat buat keputusan, dan dia cuma kalau kata politik stabil, betul, menang banyak, okey, dia pegang. Kalau misal kata rakyat tak ndak pula sebaliknya, rakyat ndak lagi macam dulu, pun juga terpulang kepada rakyat. Jadi kita sebagai rakyat kena main peranan. Saya ucap berbanyak terima kasih kerana tuan-tuan di Palung Timur 1 ni 2 dan 3 nampaknya cekal semangat memastikan untuk kita kekal dengan Barisan Nasional. Terima kasih banyak awal. Saya sebagai sahabat kepada Datuk Osman Jais dan juga wakil rakyat sekarang Datuk Zahari Sharif, saya doakan, minta kalau boleh ada terbuka hati Menteri Besar, dia hendakkan satu orang wakil daripada utara ni supaya menjadi exco dia. Itu saya doakan. Pasal saya pun tahu macam Datuk Osman Jais, dia pun orang baik. Jadi saya ucap berbanyak terima kasih. Lebih kurang kalau ada salah silap saya menuntut ribuan ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.